Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya, golongan al-musyabbihah, ajaran sesat al-musyabbihah, berpecah pula kepada beberapa mazhab. Di antaranya ialah As-Sabaiyah. Mereka ialah pengikut Abdullah bin Sabah yang telah dibincangkan pahamannya di dalam perkara mazhab Syiah. Abdullah bin Sabah bukan sahaja menganut mazhab Syiah yang melampau, tetapi juga menganut pahaman musyabbihah, dan dia berasal dari agama Yahudi. Seorang yang terkenal membawa fitnah dalam masyarakat Islam, terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bukan terlibat dalam mencetuskan golongan pelampau dalam mazhab Syiah, mencetuskan fitnah yang besar dalam masyarakat Islam. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjatuhkan hukuman yang keras terhadap pengikut Abdullah bin Sabah. Bukan saja dibunuh, bahkan dibakar. Kerana mereka terkenal dengan ganas mengejek hukuman bunuh. Terkenal dengan ucapan Sayyidina Ali, "Inni qarra'aitul amra amran munkara, ajat nari wa da'autu khambara." Sesungguhnya aku telah melihat perkara yang sangat mungkar, lalu aku perintahkan khambar supaya menyalakan api, membakar pengikut Abdullah bin Sabah. Walaupun di sana ada larangan hukum manusia dengan bakar, tetapi termasuk dalam siasat syariah. Apabila mereka sangat melampau, memperrendakan hukuman bunuh itu, ditambah dengan hukuman yang lebih keras. Pengikutnya sudah pupus ataupun terlalu terpencil. Seterusnya, mazhab Al-Mughiriyah. Mereka ialah pengikut Al-Mughirah bin Suhaid Al-Ajali, seorang ahli sihir bermazhab Syiah. Kononnya memuja Sayyidina Ali. Orang Syiah pun tak laut. Syiah ni ada yang tidak melampau, ada yang melampau. Ini termasuk dalam melampau. Al-Mughirah mendakwa bahawa malaikat Jibril dan Mikail alaihissalam pernah berbai'ah kepadanya di sisi Kaabah, di antara Kaabah dan Maqam Ibrahim, dan dihidupkan untuk 17 orang lelaki yang diberi kepada tiap-tiap orang daripadanya beberapa huruf daripada Ismullahil Azam. Lalu mereka dapat mengalahkan musuh dan memiliki bumi. Di antaranya, ajarannya ialah, yang pertama, Allah itu berjisim, berupa, dan beranggota di atas huruf hajaiyah, huruf alif beta. Biasanya ada orang untuk dekor ni, macam-macam lah. Ilmu salah ni. Ilmu salah.
termasuk ilmu batin, ilmu salah. Dan rupanya seseorang lelaki daripada nur cahaya di atas kepalanya mahkota, daripada nur, dan pancar daripada hatinya hikmah. Ini semua mengaruh. Yang kedua, ketika Allah hendak menciptakan makhluknya, ia bercakap dengan Al-Ismul Azam, namanya yang besar. Ini syarah dia ni. Maka jatuh mahkota daripada kepalanya. Kemudian dia melihat amalan hamba yang telah ditulis di atas tapak tangannya. Lalu dia murka terhadap maksiat yang dia lakukan. Maka keluar peluhnya, dan peluhnya berkumpul menjadi 2 laut. Satu daripadanya masin dan yang satu lagi tawa. Ini ajaran mengarut dia. 3, menghalalkan perkara-perkara yang haram. Kafir lah. Apabila ajarannya sampai ke pengetahuan Khalid bin Abdullah Al-Qasri, iaitulah panglima seorang pegawai tentera, maka beliau memerintah supaya dia ambil tindakan dengan menangkapnya, dan pengikut-pengikutnya lalu dibunuh. Bunuh tu. Selepas kematiannya, pengikut-pengikutnya yang masih ada bertelengkor. Berpecah pula. Ada yang mengatakan Al-Mughirah masih hidup dan menunggu kelahirannya. Mati itu bukan dia. Hidup dia kononnya. Dan ada yang menyatakan kita tunggu sehingga kelahiran Imam Muhammad An-Nafsu Zakiyah. Muhammad Zakiyah ni molek, tapi dia guna nama ni. Muhammad An-Nafsu Zakiyah, Muhammad bin Abdullah An-Nafsu Zakiyah. Salah seorang dari imam mazhab Syiah, ni zuriat Nabi SAW. Yang diriwayat daripadanya beberapa ada hadis riwayat dia. Dia mati dibunuh oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur kerana takut ada pengaruhnya. Dibunuh di Madinah Munawwarah, dan kubur dia ada di Madinah. Dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik termasuk dalam penolong, pembantu Muhammad bin Abdullah Al-Zakiyah ni. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Al-Sunnah wal Jamaah. Bersimpati dengan Imam Mazhab Syiah. Dan sebab itu tak boleh nak kata Syiah ni ada kafir belaka, tak boleh. Kena faham. Kerana di antara mereka itu didukung oleh imam-imam mazhab Ahlussunnah. Abu Hanifah, Imam Malik mendukung Muhammad bin Zakiyah. Sehingga Abu Hanifah dipenjara oleh Abu Ja'far Mansur dan mati dalam penjara. Abu Ja'far Mansur nak lantik dia ketua hakim negara. Nak pujuk dia tolak. Dia tolak dan sanggup menegakan yang dipasar. Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi. Dan dia penjara, mati dalam penjara. Imam Malik juga dia ambil tindakan, Imam Malik. Tapi tak matilah. Sepat dengan zaman Harun dan Rashid. Lepas Abu Ja'far Mansur, Imam Malik bin Anas. Ini termasuk penulis dalam Zakiyah. Jadi puak-puak musyabbihah ni menggunakan nama Muhammad bin Zakiyah. Itu ada guna nama saja. Tak ada kena dengan Muhammad bin Zakiyah. Seterusnya Al-Mansuriyah, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan yang diketuai Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dibentuk, dianggotai oleh 150 orang Ansar radhiyallahu anhum. 150 orang daripada Ansar, orang Madinah. 100 menunggang unta dan 50 lagi berkuda. Untuk memerangi kabilah Tai. Satu kabilah Arab, kabilah Tai. Dan memusnahkan patung pujaan mereka. Yang dinamakan Al-Puls.
Serangan dilancarkan waktu fajar. Waktu fajar. Hingga menyebabkan musuh lari bertempiaran. Ramai yang ditawan dan harta rampasan semuanya dibawa pulang ke Madinah. Berjaya mengalahkan musuh dan menawan musuh dan ada harta rampasan perang. Dalam kalangan tawanan terdapat seorang wanita, seorang perempuan bernama Safanah binti Hatim, anak Hatim At-Tai, seorang yang dikenali sangat pemurah di zaman jahiliah. Masyhur dalam cerita Arab. Bukan cerita, dia dikisahkan dalam buku bacaan sekolah tahun 50-an dulu. Hatim At-Tai, seorang yang pemurah, suka memuliakan tetamu. Antara kisahnya ialah dia ada kuda yang cantik. Datang seorang ke rumah dia, tujuan nak beli kuda tu. Jadi belum bicara nak beli kuda, dia nak jamu kat orang tu, tak ada makanan, dia sembelih kuda tu. Sembelih boleh makan, sudah makan, tanya nak apa. Kawan tu kata nak beli kuda, kuda tu sembelih tu. Kisah dia terkenal. Artinya betapa memuliakan tetamu sehingga sanggup sembelih kuda. Sebab dia sayang. Dia mati sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mati zaman jahiliah. Wanita ini, Hatim At-Tai, Safanah ni petoh lagi bijak. Seorang perempuan yang cerdik dan pandai bercakap. Apabila Rasulullah SAW melaluinya, dia merayu agar dibebaskan. Dengan kata-kata yang menarik, menandakan beriman dan bijak. Menandakan dia beriman. Menandakan dia seorang bijak. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang memberi perlindungan melarikan diri. Bapa sudah tidak ada lagi. Saya seorang perempuan tua yang tidak mampu berkhidmat. Berbudilah nasaya Allah mengurniakan kepadamu. Kalau Tuhan membebaskan kami, para badui menghormati kami. Saya anak perempuan ketua kaum kami. Ayah saya lah pelindung orang yang perlu dilindungi. Membantu orang yang susah. Memberi makan orang yang lapar. Memberi pakaian pada orang yang tiada berpakaian. Memuliakan tetamu. Menjamu makanan. Menyebarkan salam. Tidak mensisiakan orang yang berhajat. Sayalah anak perempuan Hatim At-Tai. Dia kenal adik dia. Nak beritahu ke Nabi. Demi mendengar ucapannya, Rasulullah bersabda. Nabi itu bersabda. Hadihi makarimul akhlaqi haqqa. Walau kana abuka musliman la tarahamtu alaihi. Khallu anha fa inna abaha kana yuhibbu makarim al-akhlaq. Wa inna Allah yuhibbu makarim al-akhlaq, kata Nabi. Makna dia, inilah sebenarnya akhlak-akhlak yang mulia. Kalaulah ayahmu Islam, nescaya aku berdoa rahmat untuknya. Kamu bebaskan dia, kata Nabi. Sesungguhnya ayahnya seorang yang mencintai keluhuran akhlak. Dan Allah itu mencintai akhlak yang mulia. Nabi hormat kerana ayah ada akhlak yang mulia. Dia mati di zaman Nabi belum lahir lagi. Belum dibangkitkan. Mengikut satu riwayat, dia berkata, wahai Rasulullah, ayah sudah mati, penjaga melarikan diri. Bebaskanlah kami, nescaya Allah mengurniakan kepadamu. Oh, pelindung saya lari, dia tambah lagi. Sabda Rasulullah, siapakah penjagamu? Siapa dia penjagamu? Dia menjawab, Adi. Sabda Rasulullah, dia yang melarikan diri daripada Allah dan Rasulnya, kata Nabi. Lari, bapa lari daripada Allah dan Rasul.
kenyataannya menunjukkan bahawa dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Menandakan perempuan ini dah beriman Allah dan Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW menyerahkan kepada seorang yang amanahkan untuk dia pulang, dan diberikan kepadanya pemberian sehingga lebih menjinakkan hatinya kepada Islam. Nabi beri bagi Allah nak jinakkan hati dia kepada Islam, dan Nabi tugaskan seorang untuk mengawal dia. Dia terus keluar mencari saudaranya Ali yang melarikan diri bersama anak isterinya Abu melihat bendera tentera Islam. Adik dia Ali bin Hatim lari bawa anak bini. Dia lari sehingga ke wilayah Syam, kawasan penganut agama Kristian, kerana dia juga menganut agama yang sama. Adi terkejut dengan kedatangan adik perempuannya. Ini adik ni abang dia. Adik yang pasih lagi petah bercakap terus menempelak adik yang melarikan diri bersama anak isteri, tetapi meninggalkan keluarga di bawah jagaannya. Dia marah lalu. Perempuan yang petah bercakap pula, orang puang pula, katalah ke apa namanya abang dia ni. Seterusnya menceritakan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan juga mengenangkan kemuliaan akhlak bapanya. Nabi seorang yang baik. Puji ayah kita. Puji ayah kita. Dan memujuknya datang menghadap untuk masuk Islam dengan menegaskan lagi, kalau ia seorang Nabi, engkau mendapat kelebihan daripadanya, pergilah jumpa dengan dia. Kalau dia Nabi, betul, engkau dapat kemuliaan. Kalau dia seorang raja, kedudukanmu sendiri tidak jatuh. Kata dia. Kalau dia seorang raja, tidak jatuhmu, pergi jumpa dia. Kedatangan Adi bin Hatim datang menghadap Rasulullah SAW. Dirayakan oleh ramai dalam kalangan ulama tafsir, hadis dan sirah, kerana keilmuannya berkenaan agama dan pendedahan penyelewengan agama Kristian khasnya. Pertemuan Ali bin Hatim diriwayatkan oleh ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis, ulama sirah, mengesahkan dia seorang berilmu, menjelaskan penyelewengan agama Kristian. Dia menemui Rasulullah SAW ketika baginda berada di masjid. Dia sapa, Nabi duduk di masjid. Sebaik saja dia memberi salam, Rasulullah SAW bertanya, siapa awak? Nabi tanya. Adi terus memperkenalkan dirinya. Dia perkenal diri, saya Ali bin Hatim. Dan Rasulullah SAW memegang tangannya. Nabi pegang tangan dia. Memuliakan dia. Mengajak ke rumah. Nabi ajak ke rumah. Tiba-tiba berjumpa seorang perempuan tua yang berhajat kepada pertolongan. Belum sampai rumah, ada orang puang mengadu hal ke Nabi. Lalu dilayannya dengan baik. Nabi layan orang puang tua ni. Adi menceritakan kisahnya, Adi cerita. Lepas dia, Nabi tak ada, Adi cerita kisah dia masuk Islam. Kata Adi, apabila melihat keadaan ini, aku membisik dalam hatiku, ini bukan sifatnya seorang raja. Ini bukan raja je ni. Nabi sungguh ni. Itu dia bikin bukan raja. Kalau raja tak lagu ni, mudah orang mari berjumpa. Layan. Apabila tiba di rumah, dia menghulurkan bantal tilam duduk. Sebaik saya sapa rumah Nabi, Nabi terus layan dia, letak lembek, tilam. Batal, orang panggil batal sandal, batal tanah duduk. Dia berkata, awaklah duduk di atas, bukannya saya. Dia kata, Rasulullah duduk, bukan saya. Tiba Rasulullah SAW memaksanya duduk. Nabi muliakan dia. Suruh duduk. Tak tilap.
Dan baginda Rasulullah SAW duduk di atas lantai saja. Nabi duduk talata. Menghormatkan dia ni. Tiba-tiba Adi dikejut dengan dialog. Dikejut dengan dialog berlaku. Disebut dalam hadis. Hadisnya, qala Rasulullah SAW, ya Adi bin Hatim, aslim taslam, qalaha thalathan. Qala Adi inni ala din. Qala Rasulullah SAW, ana a'lamu bidinika minka. Qala Adi anta a'lamu bidini minni. Qala Rasulullah SAW, na'am. Wa fi riwayatin qala Rasulullah SAW, alam takun rukusiyan? Qala qultu bala. Qala walam takun tasiru fi qaumika bil mirba'? Qala qultu bala. Qala fa inna dhalika lam yakun yahillu laka fi dinik. Qala qultu ajal wallahi. Qala wa araftu annahu nabiyyun mursal ya'lamu ma yujhal. ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فوالله لو يشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يجدوا من يأخذه ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله لو يشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه إنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم وأيم الله لو يشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم قال فأسلمت. Maksudnya, wahai Adi bin Hatim, masuk Islam, nasaya engkau selamat. Diulangi 3 kali. Nabi ulang, masuk Islam. Masuk Islam, masuk Islam. Mu selamat. Adi menjawab, aku telah menganut agama sendiri. Dijawab, saya dah ada agama Kristian. Sabda Rasulullah SAW, aku lebih tahu daripadamu berkenaan agamamu, Nabi kata. Aku tahu padamu kenaan agamamu. Adi menjawab, benarkah awak lebih tahu daripadaku berkenaan agamaku? Betul ke awak lebih tahu berkenaan agama saya? Sabda Rasulullah SAW, ya. Mengikut satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, adakah seorang penganut agama yang ada kitab? Mu ni menganut agama ada kitab? Dia menjawab, ya. Rasulullah bersabda, adakah berlaku dalam kalangan kamu, para pemimpin kamu, mengambil 1/4 daripada ghanimah? Puak-puak agamamu ni ambil harta 1/4 harta orang ramai. Adi menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tidak halal dalam agamamu. Agamamu kata haram. Membuat benda haram. Adi menjawab, ya, demi Allah. Betul sungguh. Di sini Adi berkata kepada dirinya, Adi mikir, dan sebenarnya nyata kepadaku dia adalah Nabi. Yang juga dilantik menjadi Rasul kerana dia mengetahui apa orang ramai jahil berkenaannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya wahai Adi, yang menghalangmu daripada masuk Islam ialah apabila engkau melihat miskinnya orang-orang yang masuk Islam. Sebab mu tak mahu, aku tahu mu tengok orang Islam miskin, wahai Adi. Demi Allah, akan tiba masanya harta-harta akan datang melimpah ruah sehingga tidak cukup orang yang mengambilnya. Masanya Islam menang, wahai Adi. Sehingga harta melimpah. Tak cukup orang nak ambil. Tak cukup orang, harta banyak. Sebenarnya yang menghalangmu daripada masuk Islam, kerana ramainya musuh dan sedikitnya orang Islam. Mu takut nak masuk Islam. Kan mu tengok musuh Islam ramai, Islam sedikit. Demi Allah akan tiba masa engkau mendengar berita di
di mana perempuan yang datang dari Al-Qadisiyah, Iraq, untuk ke Baitillah mengerjakan haji atau umrah tanpa rasa takut. Akan tiba masanya awak puang daripada Iraq, Qadisiyah, mari ke Mekah, tak ada penjaga, aman bila Islam memerintah. Sebenarnya yang menghalangmu daripada masuk Islam kerana melihat kerajaan dan pemerintahan yang berkuasa besar berada di tangan orang lain. Tengok Islam yang kecil, kuasa besar tangan orang lain. Demi sesungguhnya engkau akan mendengar berita bahawa istana-istana Babil Parsi akan dikuasai oleh mereka umat Islam. Adi berkata, aku masuk Islam. Aku tu masuk Islam, kata Adi. Mengikut satu riwayat yang lain, Nabi saya kenal ada Al-Qadisiyah. Qadisiyah ni ialah bandar kerajaan Parsi. Adi kata, aku dengar, tak pernah pergi. Akan tiba masanya Islam akan menawan Al-Qadisiyah. Nabi kata kepada Adi. At-Tabari, Ibn Kathir dan lain-lain dalam kalangan para ulama tafsir menambah dalam riwayat mereka. An Adi bin Hatim qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi unqi salibun min dhahab. Faqala ya Adi itrah hadzal watan min unqi. Qala fatarahtuhu wa intahitu ilayhi wa huwa yaqra'u fi surati Bara'ah. Faqra'a hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala qultu ya Rasulullah inna lasna na'buduhum. Faqala alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunah wa yuharrimuna ma aharramallah fatuhillunah. Qala qultu bala. Qala tilka ibadatuhum. Dari Adi bin Hatim Allah berkata, Adi kata, aku datang menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan leherku bergantung. Tergantung leher, tergantung salib daripada emas. Aku pakai kata salib daripada emas. Masa aku menghadap Nabi. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, wahai Adi, lemparkan berhala yang tergantung di lehermu itu. Nabi kata, buang berhala di lehermu itu. Adi berkata, aku pun melemparkannya. Dan apabila aku berhadap dengannya, tiba dia membaca ayat daripada surah Bara'ah yang bermaksud mereka telah menjadikan, iaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Ayat itu makna dia. Adi menjawab, kami tidaklah menyembah mereka, kami tak sembah padri. Macam mana engkau tuduh kami lantik padri jadi Tuhan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu kamu mengharamkannya? Dan mengharamkan apa yang diharamkan, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kamu menghalalkannya? Tidakkah padrimu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Arok dalam agama Kristian haram, dia kata halal. Daging babi, Nabi Isa kata haram, dia kata halal. Sebab kan orang Kristian makan babi. Menghalalkan, mengharamkan yang halal. Yang halal dia haram, yang haram dia halalkan. Padri tak ada kahwin, haram kahwin. Tapi berzina, berliwat tak apa. Ini agama Kristian. Adi menjawab, ya sabda salam, itulah dia ibadat mereka, kata Nabi. Peristiwa ini memberi pengajaran yang sangat banyak dari aspek hukum dan harakah Islamiah. Peristiwa Adi bin Hatim ini banyak memberi pengajaran kepada umat Islam. Tindakan tegah terhadap syaki baki jahiliah Arab tanpa memilih siapa kerana sudah berakhir tempoh bertolak ansur dengan mereka. Sama ada dalam kalangan yang keras atau lembut, disebabkan Islam telah dilaksanakan hampir menyeluruh
dengan tegaknya masyarakat dan negara yang mendaulatkan syariat Allah, yang maha adil lagi sempurna. Sudah cukup masa penderitaan jahiliyah dengan segala kejahatan dan kebodohannya agar mereka datang kepada Islam dengan akal yang waras. Al-Quran diwahyukan dengan bahasa mereka sendiri, dengan bahasa Arab yang sangat fasih sehingga mengatasi ahli sastra dalam kalangan penyair, pemidatu dan pemimpin yang mereka sanjung. Rasulullah SAW yang membawanya adalah pilihan Allah dalam kalangan bangsa dan keluarga mereka sendiri, dengan sifat yang mulia sejak lahir sehingga akhir hayat. Tidak ada cacat sela sedikit pun yang boleh dipertikaikan kewibawaan pribadinya yang mulia. Segala kelemahan yang dibangkitkan adalah pembohongan yang nyata dari musuh yang berakhlak buruk, yang tidak ada alasan lain melainkan terpaksa direka dengan penuh kedustaan. Maka tidak layak lagi bangsa Arab, sebenarnya tanah Arab, menyembah berhala atau menganut apa sahaja agama yang lain daripada Islam. Orang Arab tak patut ikut agama lain, kerana Allah Ta'ala utuskan Nabi dari bangsa Arab dan Quran diturun dalam bahasa Arab. Dengan sebab itu, ada ulama mengatakan orang Arab tidak ada pilihan mereka masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, bunuh. Ada ulama kata begitu. Sebab itu dalam masalah menjadi ahli zimmah, kabil zimmin, terdapat mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Ambadi mengatakan ahli kitab, Yahudi, Kristian dan Majusi boleh jadi ahli zimmah. Rakyat negara Islam. Agama lain tak boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengatakan bahawa agama lain boleh jadi rakyat juga. Tak ada masalah. Hindu, Buddha. Ini pendapat yang boleh kuat. Ada mazhab mengatakan orang kafir lain boleh jadi ahli zimmah. Kecuali orang Arab saja. Kafir Arab ni tak ada jalan mereka masuk Islam. Kerana Tuhan turunkan Quran dalam bahasa mereka, Nabi dalam bahasa mereka. Ada ulama mengatakan orang Arab pun diberi pilihan, tak paksa masuk Islam. Itu pandangan ulama dalam masalah ahli al-zimmah. Apa yang menarik Adi bin Hatim ini, ketika berlakunya peristiwa murtad selepas Nabi wafat. Bila dengar Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab murtad. Dia tak murtad. Dia teguh dengan Islam, tak beranjak. Dan dia terus bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kempen kabilah-kabilah Arab ni jangan tinggal Islam. Adi bin Hatim. Dan sehingga murtad dapat dipadamkan. Dan dia menyaksikan kejatuhan Parsi dan Rum zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar, Parsi Rum jatuh. Dan dia datang ke Madinah. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah. Datang, Sayyidina Umar melayan tetamu. Sayyidina Umar tak bantu ke dia. Dia pun tanya Sayyidina Umar, kena ada aku? Dia kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku kena kamu. Masa orang lari, mudah lari. Sayyidina Umar kata. Masa orang lari, mudah lari. Masa orang murtad, mu tak murtad. Mu seorang yang teguh bersama Islam. Puji. Ini Adi bin Hatim. Dan Adi bin Hatim ini dengan Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali. Masa perang Siffin, dia ikut Sayyidina Ali, tak ikut Muawiyah. Sehingga cedera mata dia. Sayyidina Ali suruh dia berunding dengan Muawiyah, pujuk Muawiyah supaya jangan memberontak. Dia pergi pujuk. Tapi tak makan pujuk dan dia terus berpihak Sayyidina Ali dan dia mati zaman Sayyidina Ali. Adi bin Hatim. Islam menghargai akhlak yang luhur. Akhlak mulia dan amalan baik walaupun di zaman jahiliyah.
dan dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Sehingga sikap ini diambil terhadap musuh di medan perang yang penuh dengan kekerasan yang dilakukan oleh mereka terhadap Islam dan umatnya. Ketika berperang, Nabi menghargai akhlak yang mulia, walaupun orang bukan Islam. Menyebabkan orang bukan Islam lembut dan masuk Islam. Alasan mereka yang tidak menerima Islam bukan kerana tidak mengakui kebenaran agama ini, tetapi dihalang oleh sebab-sebab duniawi. Orang tak masuk Islam ni bukan sebab hujah, sebab-sebab dunia. Orang tak boleh ikut Islam ni. Seperti harta, pangkat, takut musuh, dan tiada kekuasaan pemerintah yang kuat. Tak percaya pada kuasa Allah Ta'ala. Tak percaya rezeki Allah Ta'ala. Tak percaya kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Duk kedua kepakat. Ini orang lain daripada Islam. Oleh kerana tiada keimanan kepada Allah yang maha berkuasa, lalu tidak yakin dengan janji Allah di dunia dan di akhirat. Benarlah seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW kepada pemimpin Bani Syaiban sebelum berhijrah ke Madinah, bila mereka takut kuasa besar dunia yang menghalang Islam. Pemimpin Bani Syaiban yang Nabi temu di masa belum berhijrah, mereka mengaku Islam ni betul, tapi takut nak masuk Islam. Apa kata Nabi? Wa inna dinallahi azza wa jalla yansurahu illa man ahata bihi min jami'i jawanibi. Dan sesungguhnya agama Allah azza wa jalla tidak akan menolong bagi menegakkannya, melainkan oleh orang yang bersedia menghadapi cabaran dari segenap penjuru. Orang yang sanggup sangat Islam ni orang percaya pada kuasa Allah, tak ke kuasa besar dunia, tak berani. Percaya Allah. Ini sahaja orang yang sanggup sama Islam. Kalau tak sanggup ini, tak boleh ikut aku, Nabi kata. Makanya orang Madinah ikut Nabi. Orang lain tunggu dulu. Maka orang Madinah mendapat kelebihan. Bersama dengan puak-puak as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam daripada Mekah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Dialah yang membentuk rupa kamu di dalam rahim ibu kamu, sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dialah yang menurunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripadanya ialah ayat-ayat muhkamat yang tetap tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu-ibu atau pokok isi Al-Quran.
Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat mutasyabihat yang sama-sama tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama daripada Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya, memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsir maksudnya yang sebenarnya, malaikat Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama. Sambil berkata, kami beriman kepadanya. Semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami. Dan dialah yang mengambil pelajaran malaikat. Dan tiadalah yang mengambil pengajaran malaikat orang yang berfikiran. Mereka berdoa yang berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan kurnialah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang akan menghimpunkan sekian manusia untuk menerima balasan pada suatu hari-hari kiamat yang tidak syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Ayat ini menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi, mencipta manusia mengikut kehendaknya, khusus bagi menolak orang Kristian yang mendakwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Tuhan ada isteri pula. Ini ajaran mengarut, ajaran yang menyeleweng, salah. Sesungguhnya Allah tidak sunyi daripadanya sedikit pun di bumi dan di langit. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, dalam ilmu Allah Ta'ala, tak ada sembunyi sedikit pun. Sama ada yang nyata, yang gaib, makhluk yang nyata, manusia, yang ada di atas bumi, binatang, pohon kayu, batu dan sebagainya dapat dilihat. Awan-awan antara langit dan bumi, bintang, bulan, cakrawala yang dapat dilihat dengan mata kasar. Termasuk yang halus, termasuk yang gaib, malaikat, roh yang tak dapat dengan mata. Allah Ta'ala mengetahui dan Allah Ta'ala melihatnya. Itulah di ilmu Allah Ta'ala. Tak sembunyi daripada Allah sikit pun. Termasuk makhluk jin yang gaib, syaitan yang gaib. Allah Ta'ala tahu gerak-geri mereka, bukan saja manusia yang zahir. Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang Tuhan yang membentuk rupa parah kamu dalam rahim-rahim ibu kamu, mengikut bagaimana kehendaknya. Sama ada lelaki, perempuan, cantik dan tak cantik, semuanya di bawah kuasa Allah Ta'ala. Sejak dalam perut ibu, sejak air mani, benih, janin dalam rahim sehingga jadi manusia, diketahui nasibnya oleh Allah Ta'ala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan malaikat dia, Tuhan yang layak dia sembah, yang Maha Esa, yang menjadikan alam, yang layak beribadat kepadanya, uluhiyah dan rububiyah. Al-Aziz, yang Maha Perkasa dalam pemerintahan, tak ada siapa yang boleh lawan dia. Al-Hakim, yang Maha Bijaksana di dalam kejadian dan pemerintahannya. Menolak kepercayaan orang Kristian yang menyatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Isa manusia dibentuk dalam rahim ibunya Maryam, tanpa suami. Malaikat Jibril meniupkan roh
Jibril nak setubuh macam mana? Dia bukan lelaki. Bukan puan, malaikat Jibril. Allah Ta'ala jadikan khusus, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah mengetahui apa yang gaib, apa yang nyata. Itulah dia Allah yang maha berkuasa. Huwa allazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Tuhan yang menurunkan kepada kamu akan kitab Al-Quranul Karim, kitab mukjizat. Kitab mukjizat, ilmu yang tak ada siapa boleh lawan Al-Quran ini. Ilmu yang hebat, ilmu agama dan ilmu dunia, segala-galanya. Termasuk ilmu sains, teknologi. Semua ada dalam Quran, bukan saja ilmu agama. Fihi ayatun muhkamat. Di dalamnya ayat-ayat yang muhkam. Yang nyata hukum hakam halal haram. Betul salah. Zalim adil. Melampau tak melampau. Quran jadi sempadan. Yang muhkamat. Wa ukhra mutasyabihat. Dan yang lain lagi yang kamu tak tahu makna dia. Tak tahu hakikat dia. Antaranya huruf-huruf permulaan surah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui makna dan tujuannya yang sepenuhnya. Termasuklah benda yang gaib tentang hari kiamat, tentang Ya'juj dan Ma'juj sebagai contohnya, turun Nabi Isa AS di akhir zaman, dan lain-lain. Perkara yang kamu tak tahu nak menafsirkannya. Menyebut tentang Allah Ta'ala yang akal kamu tak boleh fikir. Kamu kena percaya. Jangan samakan orang yang lain. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya sesat, dalam hati dia sesat. Hati dia tak betul daripada awal lagi. Seringkali menyalahgunakan ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Menafsirkan mengikut hawa nafsu, mengikut kemahuan dia, mengikut kehendak dia. Dengan tafsir yang salah sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi yang sesat itu. Meminda ayat Allah Ta'ala, menafsirkan ayat tak kena pada makna dan tepatnya. Jangan jadi macam penganut agama lain. Kita orang Islam mestilah percaya pada Allah Ta'ala. Benda yang kita tak tahu, serah pada ilmu Allah Ta'ala. Yang mutasyabihat ni, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tidak mengetahui tentang makna tujuannya malaikat Allah saja, serah pada Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya, yang mutamakin ilmunya, yang nyata ilmunya betul. Ilmu dia betul. Ilmu yang sebenar, tahu sungguh. Hak tahu, dia kata tahu. Hak tak tahu, kata tak tahu. Kalau hak tak tahu, kata tahu juga, itu mengacar. Itu salah. Hak yang tahu, kita tahu. Yang tak tahu, serah pada Allah Ta'ala. Kullu min 'indi rabbina. Semua dari Tuhan kami. Yang muhkam, yang kita tahu makna dia, jelas, nyata, daripada Tuhan. Yang kita tak tahu makna yang ada dalam Quran, daripada Tuhan juga. Wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Dan tidaklah mengambil pengajaran daripada Quran itu melainkan orang yang mempunyai akal fikiran yang betul. Orang fikir yang betul saja terima Quran. Kalau orang tolak Quran, fikiran dia tak betul. Fikiran dia terlajuk, terjerumus ke dalam kesalahan. Berdoa dengan doa yang diajar oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati kami. Jangan sesatkan kami. Ba'da idh hadaitana, selepas engkau beri petunjuk hidayah pada kami. Setelah engkau beri hidayah pada kami, wahai Tuhan kami, tetapkan iman kami.
Jangan selewengkan kami. Jangan kami ikut syaitan. Terpengaruh dengan orang. Berfikir bodoh. Jangan. Tetapkan iman kami. Setelah kau beri hidayah pada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan kurniakan kepada kami rahmatmu. Rahmat yang paling besar ialah agama Islam yang kita anut. Seluruh kehidupan kita baik mengikut Islam. Rahmat yang paling besar sekali. Berpanjangan daripada dunia sampai akhirat. Di samping rahmat hidup atas dunia. Rezeki yang baik, yang halal. Innaka antal wahhab. Engkaulah Tuhan yang maha melimpah ruah kurnia yang tak terhingga pada hamba-Nya. Rabbana innaka jami'un nasi lawmi la raiba fih. Wahai Tuhan kami, Engkau lah menghimpunkan manusia. Engkau yang menghimpunkan manusia. Engkau yang mengumpulkan manusia pada suatu hari yang tidak ragu berlakunya, iaitu hari kiamat. Hari dihizabkan amalan. Kami percaya, himpunkan kami pada hari itu dengan rahmat-Mu. Hari kiamat mesti berlaku. Inna Allah la yakhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak mungkin janji sekali. Allah Ta'ala berjanji mereka beriman, amal soleh masuk syurga. Orang yang kafir, jahat masuk neraka. Itu janji yang betul. Mesti berlaku janji itu. Kita kena beriman dan percaya semuanya. Wallahu a'lam.